Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita, dan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masih lagi peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala macam kebaikan demi kebaikan, kerahmatan demi kerahmatan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Ada satu hadis daripada Al-Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada dua orang daripada kalangan sahabat ni, dia beriman di waktu yang sama, namun salah seorangnya nanti akan masuk ke dalam syurga Allah lebih awal daripada sahabat yang lain. Okey. Lalu dipertikaikanlah, kami berimannya sama-sama, hari yang sama, amalan kami pun hampir-hampir sama, namun kenapa saya ni masuk syurga lebih lewat daripada si fulan ni, kawan yang seorang ni. Lalu kata Nabi SAW, perbezaannya adalah kerana salah seorang yang masuk awal itu adalah kerana dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan jaraknya itu adalah seperti mana langit dan juga bumi. Hadis ni riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Nak memberikan kita bandingan, sesiapa yang pernah hidup dan pernah melalui bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, ganjarannya jauh bezanya. Amalannya jauh lebih banyak, berganda-ganda berbanding dengan orang yang tak pernah sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Okey. Dan mudah-mudahanlah dengan kesempatan ini kita manfaatkan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang lebih baik kepada kita dan keluarnya kita daripada Ramadan dalam keadaan kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat yang ke-32. Okay, surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat yang ke-32. Baik, pada surah ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa babak adegan selepas Nabi Yusuf AS menolak pelawaan daripada Zulaikha. Saya minta maaf, saya sebut nama Zulaikha ajalah. Mudah kan, walaupun riwayat-riwayat yang tak menyebut nama ini ada sebahagian yang menerimanya dan sebahagiannya tak menyebutkannya, tapi saya mudahkan menyebutlah dengan nama Zulaikha. Susah pula saya nak sebut wanita Al-Aziz kan, panjanglah. Okay, saya sebut Zulaikha. Bila Nabi Yusuf menolak pelawaan Zulaikha, maka pada waktu itu Zulaikha ni pun tak senanglah dengan cerita-cerita yang viral daripada kalangan warga-warga kotanya, iaitu khususnya golongan wanita yang bawa mulut bercerita tentang perangai isteri kepada menteri di Mesir ini yang cuba menggoda hambanya. Okay? Perkataan ini menyakitkanlah telinga Zulaikha, dan akhirnya Zulaikha membuat perancangan, iaitu membawa wanita-wanita ini duduk di istananya dan melihat kelibat Nabi Yusuf AS. Okay? Yang ini kita boleh tengok pada ayat yang ke-31. Bila mereka melihat Nabi Yusuf AS, maka Allah Ta'ala merakamkan falamma, tuan-tuan boleh tengok ayat 31 tu falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Dan apabila mereka melihat Nabi Yusuf AS, wa qata'na aydiyahun, dan mereka telah memotong jari mereka. Dia telah potong tangan mereka. Jari itulah tengah memotong. Wa qulna, dan mereka telah berkata, hasya lillah, Allah ni Tuhan yang maha sempurna. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Dan tidaklah dia ni manusia, melainkan dia ni adalah malaikat.
Okey, yang ini adalah ucapan yang keluar daripada mulut wanita-wanita Mesir yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketampanan Nabi Yusuf ini disebutkan dalam satu hadis yang sahih, masyhur hadis ini, iaitu dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga pada malam Isra' Mi'raj. Iaitu Nabi kata apa? Setelah melihat wajah Nabi Yusuf ni, kata Nabi, "U'tiya Yusuf syatral husn." Allah telah berikan kepada Yusuf ni satu gifted, iaitu ketampanan separuh daripada kecantikan dunia. Separuh. Separuh tu milik Nabi Yusuf alaihissalam, separuh tu lagi adalah dibahagi-bahagikan di antara kita. Okey. Saya tak boleh bayangkan tuan-tuan bila disebutkan macam tu. Kenapa? Kita yang berkasih dengan seorang manusia yang lain, sama ada suami kita ke, isteri ataupun anak kita pun, kita mampu buat segalanya. Kita mampu korbankan diri kita semata-mata kerana orang yang kita kasihi ataupun orang yang kita cintai. Nak kata tampan, taklah setampan mana pun. Nak kata cantik, tak secantik mana pun. Tapi perasaan cinta itu kita boleh zahirkan tuan-tuan sampai mengorbankan diri kita. Bayangkan Ini kan pula yang Nabi kata, Nabi Yusuf ini separuh daripada kecantikan dunia ini telah diberikan kepada Nabi Yusuf AS. Semisal kita tengok Taj Mahal dengan Mumtaz, apa namanya? Taj Mahal tu, raja ni dengan permaisurinya kan. Dia buat segala-galanya demi isterinya untuk membuktikan kecintaannya kepada isterinya. Dan semua yang membina Taj Mahal itu akan dipotong tangannya. Kan, nak membuktikan rasa cinta. Kita boleh bayangkan orang yang berkongsi kecantikan ini pun ada manusia boleh memberikan keseluruhan jiwanya, perasaannya untuk menzahirkan rasa cintanya. Ini kan pula Nabi Yusuf AS, dia seorang, namun Allah berikan separuh kecantikan ini kepada Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan faham maksud saya kan? Jadi kita boleh bayangkan macam mana ada orang boleh terpotong tangan hanya melihat ketampanan dan keindahan wajah Nabi Yusuf AS. Okay. Imam Muslim. Okay. Dalam riwayat Imam Muslim dalam bab Al-Isra. Dalam bab Al-Isra. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Bila wanita-wanita Mesir ini tercengang, terpegun dan sampai terpotong jari melihat Nabi Yusuf AS, maka pada saat itu Zulaikha, wanita Al-Aziz ini mula rasa yakin apa yang dia buat. Okay. Dia mula rasa yakin apa yang dia buat, iaitu cara dia menggoda Nabi Yusuf itu bukanlah satu kesalahan. Sebab apa? Awak tengok pun awak tahu macam mana perasaan saya. Itu baru sekali tengok. Saya ni bertahun-tahun tengok Nabi Yusuf. Macam tu. Jadi sepatutnya awak lebih memahami saya. Jadi tuan-tuan, maka keluarlah dialog pada ayat yang ke-32. Qalat, iaitu kata Zulaikha, wanita Al-Aziz itu katanya, fadhalikunnalladhi lumtunnani fi walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Iaitu kata Zulaikha, itulah dia orang yang kalian mencela aku kerana tertarik kepadanya. Okey, ini soalannya dia dah menghilangkan rasa bersalah. Semuanya tuan-tuan datangnya daripada syaitan. Syaitan ni dosa tetap dosa, dosa tetap dosa. Tapi kita menjustifikasikan apa yang kita buat tu tak bersalah dengan menyandarkan kepada perkara yang lain. Menggoda tu salah. Berkehendak kepada syahwat yang haram itu adalah dosa. Tapi hilang perasaan malu itu apabila dia tengok wanita-wanita lain pun terpegun. Jadi seolah-olahnya apa yang dia buat itu adalah benda yang diterima. Bukan perkara yang salah. Okay, lalu dia pun kata macam tu. Inilah orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Lalu dia kata apa? Dan sesungguhnya aku telah menggodanya. Walaqad rawattuh an nafsi. Yang ini satu pengakuan berani tuan-tuan. Yang mana Zulaikha sendiri mengakui walaqad, adanya kalimah laqad kat situ, iaitu satu penegasan. Sesungguhnya aku ni rawattuh, memang aku menggodanya an nafsihi fasta'sam. Yang mana aku memang menggodanya untuk dia menundukkan dirinya kepada aku, patuh pada kehendak aku. Fasta'sam, tetapi Nabi Yusuf AS telah menolak permintaanku. Baik.
sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kalimah walaqad rawattuhu an nafsi, dia bukan sekadar sebagai pengakuan berani daripada Zulaikha, tetapi inilah yang akan menjadi bukti kebenaran Nabi Yusuf AS. Ni saya akan sentuh nanti, 2-3 ayat lepas ni nanti kita akan jumpa. Allah akan ulang lagi sekali. Ayat itu menandakan yang mana Nabi Yusuf berada dalam kebenaran dan Zulaikha ini dia berada di dalam kesalahan yang besar. Jadi Zulaikha mula mengaku, memang aku goda dia. Yang aku buat macam-macam ni, dah bertahun-tahun ni, sekian lama aku berjumpa dengan dia, melihatnya, boleh bayang tak perasaan yang aku kena tanggung. Menahan perasaan kecintaan kepada Nabi Yusuf AS. Dan Zulaikha sendiri mengaku, fasta'sam. Tetapi Nabi Yusuf tetap enggan untuk tunduk kepada kehendak Zulaikha. Perhatikan kalimah fasta'sam. Kalimah fasta'sam ini adalah fi'lul madhi. Dan Allah menggunakan ada huruf alif, sin dan juga ta. Alif, sin dan juga ta. Yang mana kalimah itu, penambahan itu adalah memberi maksud tanda yang mana Nabi Yusuf meminta dan mencari perlindungan. Okey, itu maksudnya. Maksudnya Nabi Yusuf ni dia enggan, bukan dia tolak macam itu ya tuan-tuan, tetapi dalam keadaan dia ni berharap dan berdoa kepada Allah supaya memberikan perlindungan. Kenapa ayat ni penting? Sebab jangan kita kata, oh bolehlah Nabi Yusuf sebab dia Nabi. Tuan-tuan kena bayangkan, yang ini isteri menteri ni. Kita boleh bayangkanlah kalau isteri menteri ni mungkin dandanan rambutnya sahaja RM2,000 Malaysia. Contohlah pakaiannya, dia punya maskara dia, apa lagi? Saya pun tak tahulah. Dia punya makeup ke apa, kita tak tahu. Tapi nilainya mesti mahal kan? Mungkin dia jaga kulitnya, mandi spa ke apa, tak tahulah. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan. Allah Ta'ala nak tunjukkan walaupun Nabi Yusuf ni adalah Nabi, tetapi dia tetap adalah bashar. Dia tetap adalah manusia. Macam mana Nabi Yusuf boleh menolak permintaan tersebut adalah kerana dia sentiasa meminta dan memohon perlindungan daripada Allah supaya kuatkan semangatnya menolak daripada godaan-godaan tersebut. Sebab itu Allah kata fasta'sam. Fasta'sam. Nabi Yusuf ni sentiasa dalam memohon perlindungan Allah supaya tak tertarik dengan apa yang dikehendaki oleh Zulaikha. Dan tuan-tuan kena bayangkan, pada ayat ini, tak disebutkan dalam ayat ini tuan-tuan, tapi Zulaikha ni dia cerita, sebahagian riwayat yang disebutkan oleh Mujahid, dia kata apa? Masa Zulaikha bercerita ni, kamu tengok sekali pun terpotong jari. Aku tengok bertahun-tahun lamanya, sudah tentu keinginan aku tu sangat membuak-buak. Dan sebab itulah aku menggoda Nabi Yusuf. Masa dia bercerita ini, kata Mujahid, dia bercerita bukan sekadar zahir kecantikan dan ketampanan Yusuf, tetapi dia juga bercerita tentang akhlak dan pribadi Yusuf yang orang tak tahu. Melainkan orang yang pernah tinggal bersama dengan Nabi Yusuf AS. Contohlah kita, nak kenal pribadi orang ni, kita tengok zahir dia, oh dia ni memang tampan lah. Kita pun, okey tampan. Tapi bila orang tu cerita, dia ni nak cerita dia punya akhlaknya, perangainya, tutur katanya, yang itu menambahkan lagi. Kan? Orang akan jadi macam, admire lah kepada seseorang. Yang itulah dibayangkan, disebutkan pada kalimah ini. Kemudian, pada ayat wala illam yaf'al ni, sampailah ayat wala yakunam minas saghirin. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh letakkan itu sebagai ayat ugutan. Ayat ugutan yang mana Zulaikha bercakap kepada wanita-wanita Mesir, tetapi didengari oleh Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf ada kat situ. Dan dia kata apa? Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjannan. Kata Zulaikha, dan sekiranya kalau Yusuf tidak akan tunduk kepada permintaanku, nescaya aku akan penjarakannya. Itu ugutan. Walaupun dialognya kepada wanita-wanita Mesir, tapi itu adalah ugutan kepada Nabi Yusuf AS. Itu adalah ugutan kepada Nabi Yusuf AS. Dan Zulaikha memberikan jaminan wala yakunam minas saghirin, dan dia akan pastikan Yusuf ini berada di dalam keadaan yang betul-betul hina. Dia akan buat
sedahsyat mungkin sampai Yusuf ini akan benar-benar kecewa dengan keputusannya menolak pelawaan daripada Zulaikha. Ayat 32 ini memberikan kita gambaran yang mana Yusuf berada di tengah-tengah jalan. Ada dua jalan. Iaitu satu jalan patuh kepada perintah Zulaikha ataupun yang kedua iaitu jalan menuju ke penjara. Ada dua je jalan. Kalau kamu ikut sahaja permintaan Zulaikha, benda ni tak akan jadi cerita panjang lah. Kamu akan rasa seronok dan kamu mungkin akan dipelihara oleh Zulaikha, lebih disayangi, dicintai dan sebagainya. Satu lagi, iaitu kamu akan menempah satu jalan yang sangat panjang dan kesusahan yang sangat-sangat melampau. Okay. Ada dua jalan saja. Antara dua jalan ni, sama ada jalan syahwat ataupun jalan iman. Yang mana kamu pilih? Kita tak berada di sini tuan-tuan, maka kita tak pasti dan kita sukar untuk memberi bayangan. Tetapi bayangkan di hadapan kita, ada orang letakkan duit, ni. Kamu buat ni, saya bagi awak 3 juta. Masa ni, dalam keadaan kita memang susah, memang memerlukan wang ringgit, memang sangat-sangat memerlukan bantuan, macam-macam lah. Satu lagi, kalau kamu tak ikut, bukan tak dapat duit, kamu masuk penjara pula. Ada dua jalan. Secara logik tuan-tuan, ambil je lah kan. Saya dapat duit ni, nanti saya pergi infak, saya pergi haji, cuci duit. Orang akan fikir, dia akan justifikasi macam itu tuan-tuan. Dia dah buat benda yang salah dan dia cuba normalkan kesalahan dia tu dengan, tak apa, saya dapat duit ni, saya akan buat macam-macam kerja-kerja amal. Yang inilah menguji keimanan kita. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, Nabi Yusuf AS memilih jalan iman walaupun jalan itu lebih sukar. Dan ini juga yang kita boleh belajar daripada Nabi dan para sahabat. Pada peristiwa hijrah Nabi, sahabat Nabi ada dua je pilihan. Sama ada berhijrah dengan Nabi ataupun mereka tinggal di kota Mekah. Kalau mereka berhijrah dengan Nabi, mereka akan keluar daripada kota Mekah dengan, kita kata apa? Dengan satu title, dia ni kalau dulu jutawan, dia keluar je, maka hartanya akan menjadi milik Quraisy. Jadi miskin lah. Keluar jadi miskin. Kalau dia ditangkap di tengah jalan, mereka akan dipenjara dan dibunuh. Berbanding pula, kalau mereka tak mengikut Nabi, mereka akan duduk kekal di Mekah dan akan jadi kaya raya. Kamu pilih jalan yang mana? Ini sahabat-sahabat Nabi ni. Dan sahabat Nabi memilih jalan berhijrah dengan Nabi, mengorbankan dan meninggalkan dunianya semata-mata hanya untuk agama Allah Ta'ala. Okay? Yang mana Nabi tak janjikan apa-apa pun. Kamu pergi Madinah nanti tak apa. Kamu tinggalkan dekat Mekah 5 juta, 5 bilion tak apa. Di Mekah nanti saya akan dapatkan kamu 5 bilion juga. Tak ada. Nabi tak jamin. Nabi hanya jamin iaitu syurga sahaja. Nabi hanya jamin syurga sahaja. Yang itulah menjadi pengajaran kepada kita. Apa yang telah kita korbankan dekat dunia ni, harta kita ataupun milik kita untuk agama Allah. Yusuf telah mengorbankan jalan syahwatnya adalah untuk memilih jalan keimanan. Para sahabat Nabi telah mengorbankan dunianya adalah untuk mengikuti jalan Nabi SAW. Kita bagaimana tuan-tuan? Kita bagaimana? Selalu saya sebutkan contoh sebelum ni berkaitan tentang rokok, arak, rokok, shisha dengan vape. Ramai orang kata, saya ni orang masjid, orang surau ni. Saya ni pergi haji, saya ni mutawif, saya ni ustaz, saya ni mufti, CEO, tapi rokok tak boleh tinggal. Macam mana kita nak kata kita ni taat perintah Allah, sedangkan kita tak boleh korbankan syahwat kita kerana perintah Allah. Ini syahwat ni tuan-tuan. Keinginan kita. Banyak kita hanya, tak apa, boleh ni, boleh. Saya jumpa dalil yang makruh kan. Baru ni saya tengok ada satu video ni. Dia ni terkenal lah. Dan dia buat bisnes vape, jual vape. Orang kita lah. Dia terkenal. Dia baru daripada satu industri, dia pindah satu industri perniagaan dan dia kata, berniaga vape ni sehari dia boleh dapat keuntungan 42,000. 42,000 ringgit Malaysia. Ini saya dengar tuan-tuan kalau tuan-tuan macam saya punya fakta-fakta ni tuan-tuan tahulah siapa. Dia jual vape, dia kata 42,000 ringgit dia dapat sehari. Dia jual ni. Bila dikatakan, vape ni haram ke? Dia kata apa? Tak apalah, haram tu satu hal lah. Tapi saya ni dalam keadaan ada anak-anak,
ada keluarga, ada keperluan yang perlu saya suap ni dengan rezeki ni. Kalau saya tak buat ni, takkan saya nak pergi merompak. Tuan-tuan boleh nampak, faham maksud saya? Ada keperluan dan ada kemahuan di situ. Nampak macam keperluan, tetapi sepatutnya perintah Allah tu lebih dijunjung berbanding daripada kehendak ataupun keperluan kita. Kita tak tahu tuan-tuan, ujian kita bagaimana, tapi seperti mana Yusuf diuji seperti itu, dan sahabat yang ini pun diuji dengan keadaan seperti itu, percayalah mengikuti jalan Allah itu lebih selamat. Walaupun dalam keadaan yang getir ni, Nabi Yusuf ni diuji dengan sangat-sangat berat. Sama ada dia nak taat pada perintah Zulaikha ataupun dia nak taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadinya dia memilih untuk ke penjara. Dia memilih untuk ke penjara Allah. Sebab itu bila dia dengar ucapan tu, terus Allah Taala rakamkan doa Nabi Yusuf pada ayat yang ke-33. Okay, teruslah ke ayat yang ke-33. Okey. Iaitu kata Allah Taala, qala Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya, wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai. Penjara itu lebih aku sukai. Mimma yad'unani ilaih, berbanding daripada apa yang mereka minta daripada aku. Okey. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan kata Nabi Yusuf AS ketika dia berdoa kepada Allah, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya, dan tentulah aku termasuk dalam kalangan orang yang jahil. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum saya terlupa, dekat sini, okey, bila bercerita tentang Nabi Yusuf ni, dia dapat menahan dirinya daripada melakukan perzinaan. Ada satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ada seorang lelaki ni dia bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sampai tahap tu tuan-tuan. Sebab zaman tu itu budaya. Jadi bila datangnya Islam, adanya halangan. Tapi sahabat ni dia mungkin dah menjadi, mungkin dia tak tahan lah kan, ataupun dia mungkin dah menjadi satu kebiasaan baginya, dia minta pada Nabi izinkan. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Lalu Nabi SAW menjawab dalam keadaan bertanya. Macam mana Nabi bertanya? Nabi kata, suka tak kalau perlakuan itu dilakukan ke atas ibumu? Maka lelaki ni kata, tak, aku tak suka. Dan kata Nabi SAW, begitulah orang lain tak suka kamu melakukan perbuatan itu kepada ibu mereka. Lalu Nabi tanya lagi, adakah kamu suka kalau perlakuan ini dilakukan ke atas anak perempuanmu? Dan dia kata, aku tak suka. Begitulah orang lain tak suka perbuatan kamu ini kepada anak perempuannya. Lalu Nabi ambil tangan Nabi letak di dada lelaki ni. Sahabat Nabi ni. Dan kata Nabi, Allahumma ghfir dhambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Iaitu kata Nabi, wahai Allah, ampunkanlah dosaku, bersihkan, sucikanlah dadaku, hatiku, dan wa hassin ni maksudnya, hassin ni dia macam kubu macam ni, peliharalah kemaluanku. Dan dari riwayat lain menyebutkan lelaki ni setelah didoakan oleh Nabi ni, dia hilang dan rasa benci kepada perbuatan zina. Ini mungkinlah antara doa yang sabit daripada Nabi yang kita mungkin boleh bacakan kepada anak-anak kita. Kita tak tahu zaman sekarang ni macam mana kan? Kita tak tahu tuan-tuan. Saya minta maaf lah, ada orang melakukan seks secara online. Kan? Kita tak tahu, dia duduk dalam bilik antara boyfriend, girlfriend dalam bilik, macam-macam cara lah. Wallahualam lah. Jadi kita minta doa kepada Allah, dan ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita doakanlah untuk anak-anak kita. Okey, baik. Jadinya pada ayat yang ke-33 ni, Nabi Yusuf menunjukkan kepada kita dia lebih memilih jalan keimanan, iaitu jalan yang lebih sukar, dipenjarakan berbanding daripada jalan syahwat secara zahir lebih disukai. Dan Nabi Yusuf menunjukkan kepada kita, wa illa tasrif anni kaidahunna asabbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ayat ni menunjukkan Nabi Yusuf menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan diri aku ni kepada Allah.
supaya Allah melindungi. Jangan sekali-kali Allah serahkan diriku ini, urusanku ini kepada aku. Sebab kata Nabi Yusuf ni, seolah-olahnya kalau Allah serahkan urusan tu kepada aku, nescaya aku akan ikut kehendak aku lah. Tapi aku serahkan urusan aku ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antaralah tuan-tuan doa yang kita boleh minta pada Allah, iaitu jangan Allah langsung tak nak memandang kita. Sebab pandangan Allah kepada kita adalah pandangan rahmah, pandangan hidayah dan juga pandangan taufik. Okey, kita nak Allah sentiasa nak bersama dengan kita, melindungi kita. Jangan sampai kita kata tak apalah, saya buat keputusan sendiri. Mungkin tuan-tuan pernah tengok satu video ni, adalah dalam seminggu dua ni, dia bercerai. Dia bercerai. Saya tak tahulah ceritanya macam mana. Saya dengar pun daripada radio. Si suami ni ceraikan isterinya ketika isterinya tengah rekod. Sekarang zaman saya pun tak tahu kan. Bercerai pun nak rekod. Tak tahulah, mungkin jadi bukti kot. Jadinya dia rekod. Bila si isteri ni kata, abang ingatlah bang, ni baru lah kan, Ramadan ni. Dia kata, abang ingatlah ni bulan Ramadan ni, Allah tengok kita, benda lah cakap itulah. Suami dia kata apa? Allah ke tak Allah, aku tak peduli. Tuan-tuan tengok ni ucapan ni live ni tuan-tuan, dia rekod ni. Dia kata, Allah ke bukan Allah ke, aku tak peduli dah. Seolah-olahnya tuan-tuan, kita ni meletakkan urusan kita kepada kita, tanpa kebergantungan kepada Allah. Maka berlakulah nanti macam-macam kesalahan, macam-macam kesilapan. Jangan sekali-kali tuan-tuan, kita meminggirkan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Sebab Nabi Yusuf mengajar kepada kita ni, sentiasa sandarkan dan mengharapkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata apa? Kalau tak ada Allah Ta'ala ni, wa akum minal jahilin. Sudah tentulah aku ni menjadi orang-orang yang bodoh. Okey? Lalu ayat 34 Allah kata apa? Fastajabalahu rabbuhu fasarrafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Allah Taala mustajabkan doa Nabi Yusuf, fasarrafa anhu kaidahun, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memalingkan Nabi Yusuf daripada godaan tersebut, dan sesungguhnya kata Allah, dialah Allah Tuhan yang Maha mendengar dan Tuhan yang Maha mengetahui. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam macam-macam keadaan, sama ada senang ataupun sulit, sentiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran tuan-tuan. Sentiasalah minta dan berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita lepaskan diri kita daripada Allah. Baik. Sekarang kita tengok ayat yang berikutnya. Habis ayat yang ke-34 itu, bererti selesailah cerita tentang godaan Nabi Yusuf AS. Kat situ isyaratnya Nabi Yusuf menanglah. Sebab apa? Sebab datangnya pertolongan Allah. Allah tutup adegan tu dengan kalimah fastajabullahu. Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi Yusuf AS. Okay? Saya pernah sebutkan tuan-tuan sebelum ni, melakukan amal soleh itu ibadah. Meninggalkan apa yang Allah larang pun adalah ibadah. Ini tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila tuan-tuan. Dan saya sentiasa pesan pada diri saya. Kadang-kadang kita ni ada rasa lesu dalam melakukan ibadah. Saya tak nafikan tuan-tuan. Ni makhluk, kita ni makhluk. Ada satu ibadah kita nak buat ni semangat. Sampai satu masa kita rasa penat dan kita rasa lesu. Mungkin ada kalanya kita berhenti seketika nak berehat. Tapi dalam waktu itu, ingat, ibadah tak berhenti. Dia bukan sekadar kita melakukan apa yang Allah perintah je ibadah. Meninggalkan kemaksiatan pun adalah ibadah. Datang godaan, datang perkara-perkara yang membuatkan kita melakukan dosa. Namun kita tinggalkan, ingat, itu juga adalah ibadah. Kan ayat yang masyhur Allah Taala sebut, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kata Allah Taala, bagi orang yang takut hari pertemuan dengan Allah ni, persiapkan bekalan-bekalan akhirat dia, Allah akan berikan kepadanya 2 syurga. Kata Ibnu Kathir, 1 syurga kerana dia melakukan apa yang Allah perintah, dan 1 lagi syurga adalah kerana dia meninggalkan apa yang Allah larang. Meninggalkan kemaksiatan pun boleh mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Jadi kemenanganlah milik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Sekarang kita masuk adegan baru, zaman baru, fasa baru, iaitu fasa di penjara.
Kalau ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah perhatikan, kita dah sampai ayat 35 ni, kita boleh nampak ada 3 episod utama. 3 ujian utama kepada Nabi Yusuf. Ujian pertama adalah ujian adik-beradik. Ujian yang kedua adalah ujian godaan di istana. Dan ujian yang ketiga ni, yang kita nak masuk babak baru ni, iaitu ujian di penjara. Cerita yang kita dah ulas dan kita perbahaskan ni, merujuk kepada 3 ujian dah ni. Okey. Dan adegan ni, babak ni dipanjang. Babak ni dipanjang. Dia lebih kurang dalam 22 ayat. Dalam 22 ayat. Daripada 22 ayat, dia pecah kepada 3 babak. Daripada 4 babak. Okey. Macam ni tuan-tuan. Saya nak mudahkan supaya tuan-tuan nampak nanti. Bayangkan, 3 ujian ini adalah 3 episod lah. Tuan-tuan tengok drama, episod pertama, ujian kepada si Fulan ni, ujian adik-beradik. Dia punya cerita dia adik-beradik je. Episod kedua, cerita dia digoda di istana. Episod yang ketiga, dia di penjara pula. 3 episod ni semua cerita ujian dia. Dan dalam satu episod ni, iaitu di penjara ni, dia ada 4 babak. Dia ada 4 babak. Babak yang pertama, iaitu babak Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi banduan. Babak Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi banduan. Dia bermula daripada ayat 35 sampailah ayat 53. Lebih kurang dalam 22 ayat. Lebih kurang. Ada dalam 22 ayat ni. Yang pertama, babak cerita tentang Nabi Yusuf takwil mimpi banduan. Babak yang kedua nanti, pembesar-pembesar Mesir ni, dia gagal mentakwil mimpi raja. Pembesar-pembesar Mesir, menteri-menteri dekat Mesir ni, dia gagal mentakwil mimpi raja. Babak yang ketiga, babak Nabi Yusuf takwil mimpi raja. Babak yang keempat, iaitu babak kes Nabi Yusuf di penjara ni akan dibuka semula. Fail kes tu akan dibuka balik. Tuan-tuan nak tengok, kenapa saya cerita ni? Bila Nabi Yusuf di penjara, pada ayat 35 ni, dia dipenjara dengan cara yang paling zalim. Tapi Nabi Yusuf dipertahankan diri. Tapi kalau dah dicampakkan dalam penjara, dia senyap. Dia tutup mulut dia. Tapi kemenangan tu datang kemudian. Setiap orang yang berada dalam kebenaran, kemenangan tu pasti akan datang. Cuma dia mengambil masa. Nabi Yusuf tak memberontak. Oh, saya ni tak. Dia ambil masa. Sebab apa? Meyakini innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Kalau ingat lagi sebelum ni kita dah tengok dah, Nabi Yusuf pertahankan diri dia. Kan dia bercakap, saya tak buat. Tapi kerana undang-undang telah berkuat kuasa, dia pun dicampak dalam penjara dan dia tak cerita apa-apa pun. Bersama dengan banduan-banduan lain pun dia tak bercerita. Namun Allah bantu dia pada penghujung babak nanti. Episod ni nanti Allah bantu. Nabi Yusuf dibuka balik kes dia, file kes dia dibuka balik dan dia diselamatkan oleh, bukan yang selamat tu orang lain, yang selamat tu nanti adalah raja tersebut. Nanti kita akan tengok. Baik. Sekarang kita tengok ayat yang ke-35. Pada ayat yang ke-35, Allah Ta'ala menyebutkan thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat. Allah kata apa? Kemudian timbullah pemikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf. La yasjununnahu hatta hin. Dan mereka telah memenjarakan Yusuf sampai satu waktu. Apa yang ibu-ibu faham pada ayat ni? Siapa yang boleh explain? Apa yang kita faham pada ayat 35 ni? Faham tak? Timbul di fikiran mereka melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahawa mereka harus penjarakan Yusuf sampai satu waktu. Apa maksud dia? Ada yang nak try? Tak ada? Yang secara overallnya apa yang kita faham lah. Try puan. Tak ada. Puan Syimah?
Tak, okey. Ayat ni nak ceritanya bila Al-Aziz Mesir ni, menteri Mesir ni dan orang-orang yang penguatkuasa ni, elit-elit ni, yang menteri-menteri di Mesir ni, dia nampak situasi ni dan dia nampak kebenaran. Dia nampak kebenaran dan bila dia lihat kebenaran dia kata apa? Orang macam Yusuf ni wajib masuk penjara. Allah Ta'ala dia twist. Sepatutnya nampak kesalahan masuk penjara kan. Tapi Allah twist. Sebabkan dia nampak kebenaran Yusuf, sebab itulah Yusuf masuk penjara. Dia twist. Okey, macam ni. Apa kebenaran dia? Saya explain panjang. Tengok kalimah ra'awul ayat. Ra'awul ayat. Mereka nampak, mereka berfikir dan mereka tengok kebenaran Nabi Yusuf ni menyebabkan dia penjarakan Yusuf. Apa kebenaran yang dia nampak? Pertama, okey, kita flashback balik Flashback balik. Kalau boleh buat nota, flashback. Tengok kebenaran yang pertama adalah kebenaran pada ayat 26. Kebenaran tu pada ayat 26. Iaitu Allah kata apa? Wa syahida syahidun min ahliha. Ada seorang saksi daripada ahli keluarganya yang menyaksikan. Itu kebenaran tuan-tuan. Itu kebenaran tu. Maksudnya, dia nak penjarakan tak mudah-mudah. Bila Zulaikha kata apa? Kan dia ugut. Yusuf tak nak dengar cakap aku penjarakan dia dan aku pastikan dia ni akan jadi hina. Kan? Dan mereka bincanglah. Allah tak ceritalah benda ni tuan-tuan. Yang ini disebut dalam istilah tafsir sebagai mubahamat. Benda yang Allah diamkan. Okay? Jadinya, bila dalam keadaan macam tu, mereka duk kaji. Nabi Yusuf ni benar ni. Sebab apa? Pertama, ada saksi daripada ahli keluarga dia. Keluarga siapa? Al-Aziz Mesir ni yang nampak. Wa syahida. Dia menyaksikan. Kemudian, saksi yang kedua pula, iaitu isu baju terkoyak. Ayat yang sama juga pada ayat 26 dan ayat yang 27 tu. 26, 27, 28. Yang mana Allah kata pada ayat 28 tu, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Baju tu terkoyak daripada belakang. Okay. Itu saksi yang kedua. Kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga, ayat yang kita bincang tadi tu, iaitu pada ayat yang ke-32. Yang mana Zulaikha, wanita Mesir ni, wanita Aziz Mesir ni, dia kata apa? Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Ya, aku telah menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf enggan untuk tunduk pada kehendak aku. Dia mengaku kan? Saya sebut tadi kan? Dia mengaku dengan beraninya, pengakuan berani dia, dia kata memang dia goda. Setelah dia tengok wanita-wanita Mesir ni mula terpegun melihat wajah Nabi Yusuf AS. Jadinya, bila dia nampak ni, ni Yusuf ni dalam keadaan kebenaran ni. Kerana nak tutup aib isterinya. Cerita ni dah jadi viral satu kota dah. Okay? Dia nak cerita ni berhenti dah. Tak nak diceritakan, malu dah keluarga dia. Maka jalan pintasnya, penjarakan Yusuf, tamat cerita. Itulah menunjukkan pada ayat yang ke-35. Okey, itu adalah ayat yang ke-35. Baik. Pada ayat 35 ni, ada beberapa pengajaran yang kita boleh belajar. Pertama, iaitu Nabi Yusuf dipenjarakan secara zalim. Kenapa Nabi Yusuf dipenjarakan secara zalim? Perhatikan ayat 35 tu, Allah kata apa? La yasjununnahu hatta hin. Maka Yusuf dipenjarakan hatta hin. Hatta hin tu maksudnya adalah sampai satu waktu. Waktu tu bila? Tak tahu. Adakah orang jatuh hukuman, kamu dipenjarakan sampai satu waktu yang akan saya putuskan? Tak tahu. Berapa tahun? 10 tahun? Tak. Tak ada tempoh. Sampai bila-bila saya nak. Dia mengikut selera penguasa. Dan ini selalunya digunakanlah sampailah ke hari ini, tuan-tuan. Penguasa-penguasa yang zalim ni, dia akan penjarakan orang ni ikut kehendak dia. Selagi kamu tak ikut cakap saya, duduk dalam penjara tu. Dan ini adalah secara yang zalim. Kita istilahkan sebagai apa? Dipenjarakan tanpa perbicaraan. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay kan?
Itu antara tangkap, sumbat je. Awak ikut, ia kan kehendak saya, lepas. Tapi Yusuf pula, dia punya tempo dia mengikut apa? Dia ada dua. Mengikut mulut orang-orang Mesir, selagi orang Mesir tak berhenti cerita tu, selagi itulah Yusuf dalam penjara. Satu lagi, selagi mana penguasa tu berkehendak, tak berkehendak dia nak keluar, selagi itulah duduk dalam penjara. Tempo tu panjang, sangat panjang. Hatta hin, sampai satu tempo, sampai satu masa. Bila tak tahu. Okay? 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, tak diketahui. Kita boleh kata ni penjara yang sangat zalim lah. Kenapa Allah sebut ni? Sebab Allah nak bagi tahu, ujian lepas ni lagi berat. Kerana memilih jalan iman. Okay? Contohlah, kita tubuhkan PMP. Boleh je kita duduk rumah relax-relax. Boleh. Pilihan kat tangan kita kan. Kita boleh buat relax-relax. Tapi sebab kita ada kesedaran lebih. Kita tahu Allah berikan kita usia, kita ada kesihatan, kita ada rezeki dan kita pun tubuhkan. Kan? Kita buat kerja ni. Orang boleh kata, duduk rumah lah lagi seronok. Tak, saya memilih jalan ni. Memang sukar, memang sukar. Tetapi mudah-mudahan inilah jalan yang kita tak tahu amalan yang mungkin Allah angkat dan terima, dan mudah-mudahan inilah jalan yang kita bina menuju ke syurga Allah. Kita tak tahu jalan kita. Okay? Tapi inilah jalan yang kita pilih. Setiap jalan iman dia ada kesusahan dan kesukaran. Sangat-sangat susah, sangat-sangat sukar. Okay? Baik, itu yang pertama. Pengajaran yang kedua, iaitu menunjukkan kepada kita memang undang-undang manusia ni tak adil. Okay? Allah menunjukkan kepada kita undang-undang manusia sekali-kali tak akan adil. Tak akan adil. Datanglah macam mana pun dia tidak akan adil. Seolah-olahnya macam nak membela Zulaikha, tetapi hakikatnya dia sedang menzalimi orang lain. Yang ketiganya, iaitu memang sejak daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi Yusuf ataupun sebelum tu lagi tuan-tuan, memang manusia akan melindungi kepentingan dirinya sendiri. Khususnya kalau dia ni golongan-golongan kayangan lah, elit-elit. Undang-undang itu adalah untuk protect keluarga dia. Bukan untuk protect negara ni, tapi untuk protect keluarga dia. Keluarga saya salah, okey, undang-undang melindungi. Bukan undang-undang menghukumkan, tapi undang-undang melindungi. Okay? Berbezakan dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau anaknya sendiri yang melakukan kesalahan, Nabi sendiri yang menjatuhkan hukuman. Ini adilnya agama kita. Begitu juga yang berlaku kepada Umar Al-Khattab kan. Anaknya melakukan kesalahan, Umar sendiri menjatuhkan hukuman kepada anaknya. Okey. Dan yang keempat, sudah tentulah mudah untuk dia buat keputusan macam ni sebab Yusuf ni bukan orang Mesir. Dia bukan orang tempatan tuan-tuan tetapi orang yang mendatang. Jadi mudahlah bagi mereka untuk melakukan apa-apa sahaja kepada Nabi Yusuf AS. Okey. Baik. Itu adalah ayat yang ke-35. Okey, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-36. Maka dah masuklah kita kepada episod baru ni, cerita di dalam penjara. Okey, babak di dalam penjara. Baik, apa yang berlaku dalam penjara ni tuan-tuan? Iaitu Allah Ta'ala merakamkan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Iaitu kata Allah, okey, sebelum tu saya minta maaf Dalam tafsir Ibnu Kathir pada ayat 35 tadi tu, Ibnu Kathir dia ambil satu pandangan daripada As-Suddi, iaitu dia kata apa? Bila Al-Aziz ni jatuhkan hukuman penjara kepada Nabi Yusuf AS, kerana niatnya adalah untuk tidak menyebarluaskan cerita ni. Okey, maksudnya jangan panjang-panjangkan cerita ni, konon-kononnya nak selamatkan keadaan, tapi hakikatnya kata As-Suddi, iaitu cara dia seolah-olahnya macam menzalimi Yusuf. Hakikatnya caranya itu memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf AS. Kenapa ada penghormatan? Nanti kita akan tengok babak lepas ni. Okey? Maksudnya tuan-tuan, setiap takdir ketentuan Allah ni dia rahsia dalam rahsia tau. Jadi kita punya pengajaran jangan tergopoh gapah dalam hal-hal takdir yang kadang-kadang Allah dah tetapkan. Kita duduk petikai, kenapa saya macam ni Kenapa saya kita duduk petikai kan? Kita banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi kita tak tahu ada benda yang Allah telah persiapkan untuk kita. Jadinya kata As-Suddi ni, nampak Nabi Yusuf ni macam dizalimi, masuk di penjara. Seolah-olahnya yang dibela adalah Zulaikha yang jahat ni. Tetapi hakikatnya katanya, inilah
adalah salah satu jalan memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf dan memberikan penghinaan kepada Zulaikha. Okey. Baik, nanti kita akan tengok babak lepas ni. Kita akan jumpa nanti cerita macam mana Allah membersihkan dan memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf. Okey, sekarang kita tengok ayat 36. Allah kata, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan Nabi Yusuf ini masuk ke dalam penjara bersama dengan dua fatayan. Fatayan tu dia datang daripada kalimah fata. Fata ni pemuda. Fatayan, dua orang pemuda. Kalimah fata dekat sini tuan-tuan, walaupun disebut sebagai pemuda, tapi khusus untuk surah Yusuf, Allah menggunakan ada 3 kalimah fata. Pertama fata, yang kedua fatayan, yang ketiga fityan. Tiga-tiga ni memberi maksud pemuda, tetapi khusus untuk surah Yusuf, kalimah ini merujuk kepada hamba sahaya. Beza tuan-tuan, kalau untuk terjemahan, memang terjemahan literal, fata tu pemuda. Tapi untuk surah Yusuf ni, dia merujuk kepada hamba. Hamba sahaya, hamba kepada Raja Mesir ni yang memang muda-muda belaka lah. Dan dua hamba kat sini, Fataya dekat sini, dua-dua hamba dekat sini, dua-dua ni adalah pelayan yang paling hampir dengan raja. Ini Allah takdirkan ni. Seorang ni adalah pelayan minuman kepada raja dan seorang lagi adalah pelayan memberi makanan kepada raja. Apa hikmahnya Allah takdirkan dua-dua pelayan ni duduk dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf? Sebab dua-dua pelayan ni kita boleh nampak dia bukan pelayan-pelayan yang biasa. Kenapa? Ini soalan yang secara umum. Kenapa? Antara banyak-banyak pelayan, pelayan ni dia luar biasa. Kenapa? Sebab dua-dua pelayan ini adalah pelayan yang paling dipercayai oleh raja kerana dua-dua pelayan ni dia menjaga makan dan minuman raja. Boleh kan? Inilah pelayan yang paling mudah untuk meracuni raja ataupun membunuh raja. Paling mudah. Tapi sebabkan raja ada trust kepada dia. Sebab itu dia ni menjadi pelayan makanan dan minuman. Tapi dua-dua ni masuk penjara. Okay. Ada riwayat kata sebab dua-dua ni disebutkan, didakwa kerana cuba untuk membunuh raja dengan cara meracun raja. Okay. Tapi nanti di penghujung nanti kita akan nampak salah seorang daripadanya akan dilepaskan. Okay. Tapi dekat sini kenapa Allah takdirkan? Sebab Allah nak pertemukan Nabi Yusuf dengan dua pelayan yang paling hampir dengan raja dan yang paling dipercayai oleh raja. Tak disebutkanlah tuan-tuan, tapi secara logik kita boleh fikir. Kenapa dua pelayan ni Allah pilih? Sebab dua-dua pelayan inilah yang paling dipercayai oleh raja. Sebab raja makan dan minum hari-hari. Kan? Dia akan bersama berhari-hari. Orang lain mungkin jumpa raja sekali-sekala, tapi orang yang memberi makan minum ni sekali berapa kali makan? 5 kali, 6 kali kan? Berkali-kali dia berjumpa dengan raja. Okey. Jadinya dua orang pelayan ni dia bagi tahu dengan Nabi Yusuf AS. Apa kata dia? Qala ahaduhuma, katalah salah seorang daripada mereka, inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku telah memerah arak. Wa qala al-akhar, dan seorang lagi berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku telah membawa roti di atas kepala dan telah dimakan sebahagiannya oleh burung. Nabbi'na bita'wili. Ya Yusuf, ceritakan kepada kami takwil ni. Tolong takwilkan mimpi kami. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau ini orang yang muhsinin. Okey. Ayat ni tuan-tuan, ayat ni 36 ni menunjukkan kepada kita Nabi Yusuf dah duduk di penjara dalam beberapa tempoh. Okey. Saya saja tuan-tuan, saja je minta maaf lah. Soalan ni bukan menguji tapi saja je. Dekat kalimah yang mana menunjukkan kepada kita yang Nabi Yusuf duduk dekat penjara dah beberapa tempoh dah. Tadi baru masuk penjara kan? Sekarang ni ayat 36 ni tiba-tiba
kita boleh kata Nabi Yusuf dah duduk dalam penjara ni dalam beberapa tempoh. Mungkin setahun, 2 tahun lah. Mungkin. Ataupun setengah tahun dah. Dekat kalimah mana? Dekat kalimah muhsinin. Sebab apa? Sebab dua banduan ni, yang pelayan raja ni, dia boleh kata, kami tengok engkau ni orang yang muhsinin. Macam mana dia boleh judge setelah dia duduk bersama? Faham tak? Dia dah duduk bersama tu, maka sebab itu dia kenal, Yusuf, aku tengok kau ni baik lah. Baru dia ada rasa kepercayaan untuk cerita tentang mimpi dia. Kalau baru jumpa takkan dia nak cerita dah pasal peribadi dia. Mustahil lah. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita Nabi Yusuf telah menjalani satu tempoh yang lama. Yang menyebabkan dua pelayan ni mempercayai Yusuf dan mula bercerita tentang mimpinya ataupun hal-hal peribadinya. Okey. Sekarang kita tengok. Sebelum saya cerita tentang takwil dia tu, tuan-tuan perempuan tengok pada kalimah inna naraka minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Dia kata sesungguhnya kami telah melihat engkau wahai Yusuf daripada golongan yang muhsinin. Golongan orang yang baik-baik. Kalimah muhsinin disebut sebagai isim maf'ul. Okey, apa maksud isim maf'ul? Ayat yang kata kami tengok engkau ni memang daripada kalangan orang baik-baik. Ayat itu merujuk, pertama, Nabi Yusuf ni memang baik. Secara peribadilah banduan ni tengok, Yusuf kamu memang baik. Baik dari sudut apa? Satu dari sudut mungkin pakaian dia. Appearance dia tu memang baik. Yang kedua, iaitu baiknya adalah untuk diri Yusuf. Iaitu nampaklah Yusuf ni mungkin banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kan? Ada orang tengok, dia ni memang baik lah. Kita tengok dia ni baik lah. Solatnya jaga, ibadahnya jaga. Dia baik. Yang ketiga, kalimah muhsinin ini merujuk kepada Yusuf bukan sekadar baik, tapi dia memberi kebaikan pada orang lain. Itu namanya isim maf'ul. Dia bukan baik sikit-sikit tuan-tuan. Dia memang baik sungguh. Dia baik, orang lain pun diberi kebaikan. Disebutkan oleh ulama tafsir, antara kebaikan Yusuf ni, diakui dia ni sentiasa bercakap baik dengan banduan-banduan yang lain, dan Yusuf ini dia akan menziarahi banduan yang sakit di dalam penjara. Dan dia akan memberikan kata-kata semangat kepada banduan-banduan di dalam penjara. Ini disebutkanlah kebaikan dia. Dia bukan sekadar baik dan dia juga memberi kebaikan pada orang lain. Dan kalimah muhsinin dekat situ merujuk kepada Yusuf sentiasa melakukan kebaikan. Ini namanya isim maf'ul. Okey, bahasanya baik ini bukan umum Bukan umum je, tapi dia memang baik sungguh. Dia baik dan dia memang beri kebaikan pada orang lain. Dan dia ni memang sentiasa dalam keadaan baik. Itu maksud dia. Okey. Besar kalimah tu. Kalimah al-muhsinin. Dan kalimah muhsinin dekat sini memberikan kita satu lagi gambaran, iaitu benteng iman. Tuan-tuan boleh nampak kerana iman, Allah memelihara Yusuf di dalam istana. Yusuf tak terkesan pun dengan kekayaan dan kemewahan istana. Dia tetap orang yang sama. Kan Nabi Yusuf membesar daripada kecil sampai remaja di dalam istana, dia tak jadi lara. Dia tak jadi lalai. Dia tak jadi orang yang bukan-bukan tuan-tuan. Dia tak jadi orang yang lupa daratan. Dan benteng iman juga, bila Yusuf duduk dalam penjara, banduan boleh kata apa? Yusuf, kau ni memang muhsinin. Maksudnya kerana iman ada dalam diri Yusuf, Yusuf tak terkesan langsung duduk dalam penjara. Dia tak stres, dia tak murung, dia tak persalahkan, aku memang betul marahlah dengan raja ni sebab dia ni lah aku masuk penjara, aku tak bersalah. Tak ada tuan-tuan. Kerana apa? Kerana iman. Besar kalimah ni. Okey? Kerana adanya iman menyelamatkan Yusuf di istana, kerana imanlah menyelamatkan Yusuf di dalam penjara. Di istana Yusuf tak jadi lupa daratan, di dalam penjara Yusuf tak dalam kemurungan. Okey? Maksudnya iman ni akan menyelamatkan kita dalam mana-mana situasi, di mana-mana tempat. Inilah benteng kita tuan-tuan. Inilah benteng kita. Okey. Baik. Saya sebutkan tadi, dua banduan ni dia mula percaya kepada Yusuf. Sebab apa dia kata Yusuf baik? Sebab dia dah hidup bersama dengan Nabi Yusuf AS. Pekerjaan dalam penjara ni tuan-tuan, makan tidur je lah kan tuan-tuan. Dia makan tidur.
Dan dia tidak ada pekerjaan yang lain, melainkan dia hanya fokus bersama saja. Okay, apa yang aktiviti saya buat, dia pun buat benda yang sama. Dia tak ada gangguan-gangguan benda yang lain. Sebab itu dia boleh kata Yusuf adalah orang yang baik. Okay. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kalau kita nak kenal sahabat kita, caranya macam mana? Bermusafir bersama. Sebab apa? Bila musafir, dia tak buat benda lain, kita pun tak buat benda lain. Kita sedang melalui misi yang sama. Kita nak musafir je. Jadi waktu tu, itulah zahir diri kita yang sebenar dan sahabat kita yang sebenar. Waktu-waktu lain ni, kawan ni buat kerja lain, kita pun buat kerja lain, tapi memang ada satu misi. Kita tak boleh nak judge dia ni baik ke, tak baik ke, amanah ke, tak amanah, susah. Sebab dia mungkin ada gangguan-gangguan urusan-urusan lain. Tapi dalam hal di musafir, tak. Sebab kita memang daripada satu destinasi ke satu destinasi. Itu je kita punya kerja kita. Kat situlah baru terzahir perangai yang sebenar. Jadi dalam penjara macam tu juga. Dia tak buat benda-benda yang lain. Dia buat benda yang sama. Sebab itu bila dia kata Yusuf Muhsinin, memang Yusuf Muhsinin. Dia bukan orang lain dah. Okay, boleh faham tuan-tuan maksud saya? Okey. Baik. Sekarang kita tengok. Okey. Ada tak? Puan Shima dah baca sampai habis ke? Belum lagi? Surah ni. Dah baca dah? Okey. Mungkin dah tahulah takwil. Kalau kita lah secara dasarnya, asasnya, kita bila tengok ni, ada orang tanya, saya ni ada mimpi tau. Mimpi saya, iaitu saya perah anggur, perah arak. Seorang lagi kata, saya mimpi ada roti atas kepala, burung makan. Rasa-rasa kita boleh takwil apa? Faham tak saya? Faham kan? Maknanya orang kalau tanya kita nak takwil apa? Saya malam tadi mimpi ada roti atas kepala, ada burung makan. Ha? Okey. Kalau perah anggur tu, perah arak, nice lah kan? Okey, secara asasnya kita boleh nampak sebenarnya. Secara asasnya. Nanti Nabi Yusuf akan takwil kan lebih detail. Itu ilmu dia. Tapi secara asasnya memang kita boleh nampak. Apatah lagi, dia sebenarnya berkait dengan karakter tu. Orang yang mimpi perah anggur tu, perah arak tu, memang dia ni pelayan yang memberi minuman kepada raja. Itu memang kerja dia. Yang seorang tu lagi, yang letak roti atas kepala tu, mimpinya tu, dia ni memang pelayan makanan bagi raja. Okey. Secara asasnya kita boleh nampak perbezaan dah. Seorang ni akan dapat benda yang baik, takdirnya. Satu lagi adalah takdir yang tak baik. Okey. Tapi saya ni tak berapa gemar lah kalau minta orang takwil mimpi dia. Kadang ada orang tanya tau, mimpi macam-macam. Saya tak suka sangat lah nak jawabnya. Dia sama macam orang tanya maksud nama. Contoh kan, Ustaz, anak saya ni nama macam ni. Apa maksud dia? Saya bukan tak boleh jawab. Boleh lah, kita pun boleh lah nak tengok nama asas kan. Tapi yang menamakan puan, mestilah puan tahu nak nama anak nama apa. Kan, soalan tu dia macam tak kena, faham tak saya? Puan dah bagi nama anak dah 10 tahun dah anak ni. Dah 10 tahun lalu mungkin dah check, mungkin dah tahu lah ni nama yang paling terbaik. Yang puan masukkan itulah namanya. Puan tanya saya, kan saya bagi makna lain kan, tak puas hati pula. Contohlah kan. Ada orang dia bagi nama anak dia mungkin Rosilawati kan. Kemudian baru-baru ni ada pula, dia cerita dah lama lah, orang kata kalimah wati ni tak elok. Kan? Wati ni dia kata, ni bermaksud benda yang tak baik lah. Habis macam mana Ustaz nama anak saya? Mudah je. Apa yang puan maksudkan dulu, itulah maksud dia. Sebab wati ni dari sudut uslub bahasa kita ni, kitanya penggunaan bahasa kita, dia merujuk pada wanita. Kan? Olahragawan, olahragawati. Itu merujuk pada wanita. Kalau orang perempuan, bahasa Arab, ada tamarbuta. Jadi janganlah sandarkan nama anak kita yang kita nak beri maksud baik ni, dengan kita sandarkan dengan bahasa Arab, salah lah. Sebab semua orang, setiap ibu bapa ada doa kepada anak-anak. Jadi itulah doa dan itulah maksud kepada nama anak-anak. Okey? Lepas tu saya kadang-kadang tak menjawab lah kadang bab-bab mimpi ni. Dia dah makan macam-macam pagi tadi, kemudian dia mimpi malam pula. Saya mimpi Ustaz, mimpi makan tu lah dekat kenduri dalam istana. Dah awak pagi tadi makan macam-macam, masa malam mimpi awak bagi tanya saya. Saya minta maaf, saya tak boleh, saya tak pandai. Ini bukan bidang saya lah. Okey? Macam-macam Okey. Baik. Sekarang kita tengok Nabi Yusuf. Okey.
pada ayat yang ke-37. Okay. Ke-37 ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala, maka Yusuf pun berkata, la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Okay. Ayat ni dia cakap, Yusuf kata apa? Tidak akan sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepada kamu, melainkan aku akan terangkan jenis makanan tu. Bukan, ni salah terjemahan ni tuan-tuan. Aku dapat menerangkan kepada kamu sebelum makanan tu sampai. Okey, apa maksud ayat ni tuan-tuan? Okey, apa maksud ayat ni? Puan Shimanya terjemahan apa? Saya punya terjemahan ni dia salah ni, jenis makanan pula. Okey. Apa maksudnya? Panjang kan? Apa maksud dia? Apa yang Nabi Yusuf nak explain sebenarnya? Orang tu cerita pasal tolonglah takwil mimpi saya ni. Saya ni tengah perak agak. Seorang lagi kepala saya ni ada roti kena makan burung. Apa maksud dia? Nabi Yusuf pula tiba-tiba cerita, tak akan sampai makanan kepada kamu melainkan aku akan terangkan kepada kamu. Okey. Sebenarnya Nabi Yusuf ni sebelum dia cerita tentang takwil ni, Nabi Yusuf seolah-olah nak kata apa? 2 minit. 2 minit. Awak bagi saya 2 minit, saya akan explain tentang takwil tadi. Saya akan pastikan saya akan explain ni tak panjang sebelum sampai makanan. Sebab masing-masing dia punya tempoh dalam penjara ni dia tak ada waktu. Waktu dia adalah waktu makan. Contoh waktu sarapan, tahulah ni pagilah. Makan tengah hari, ni lunch. Waktu malam, itu makan malam nanti ada sampai. Jadi waktu tu adalah merujuk kepada tempoh makanan yang sampai kepada banduan-banduan dalam penjara. Jadi benda yang paling besar dalam penjara ni makanan lah. Okey. Jadi Nabi Yusuf ni dia nak bagi jaminan, bagi aku tempoh 2 minit je. Sebab apa? Intro nak cerita tentang takwil ni, Nabi Yusuf intro dia adalah dakwah. Ni hebat Nabi Yusuf ni, dia berdakwah sampai dalam penjara. Pengajaran lah, dia dakwah sampai dalam penjara. Dan dia nak cerita tu, dia kata, bagi aku 2 minit. Dan aku pastikan sebelum sampai makanan, selesai. Semua takwil aku akan takwilkan. Jadi yang banduan-banduan ni dia steady lah. Okay, kita dengar dulu. Bayangkan kalau Yusuf tiba-tiba cakap, jangan syirik pada Allah. Mungkin orang kata, kamu ni meleweh lah. Cerita je lah, jawablah terus. Kan, ni duk cerita benda lain kan. Jadi Nabi Yusuf, dia nak mukadimah tu, okay, aku nak explain ni. Sebelum sampai makanan, aku akan cerita takwil kamu. Tapi macam ni. First of all, okay, beriman pada Allah. Dia cerita macam tu. Boleh faham tak? Itulah ayat yang Allah Ta'ala rakamkan dialog daripada Nabi Yusuf. Dia menggunakan kebijaksanaan dia untuk menarik perhatian daripada 2 banduan tadi tu. Okay, sebelum dia nak berdakwah tu, dia takut perkataannya tu panjang, maka dia gunakan ayat ini. Sebelum sampai makanan, maksudnya tempoh makanan petang ke, makanan malam ke, aku akan explain apa yang kamu inginkan. Dan kenapa dia sebut benda ni? Sebab tuan-tuan kena tengok ayat sebelum tu, 2 banduan ni dia sebut kalimah nabi'na bita'wili. Nabi'na bita'wili, ayat 36 tu. Yang mana 2 banduan ni dia mendesak Nabi Yusuf. Tolong cerita. Terang kepada aku. Dia macam push Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ni nak apa? Nak kita kata nak lambatkan tempoh tu, bukan dia tak nak explain, tapi dia nak dakwah tu. Dia kata okey, sabar tak apa. Tunggu, aku akan explain kan. Tapi bagi aku masa sedikit. Yang pasti sebelum sampai makanan aku akan explain takwil mimpi kamu. Okey, boleh? Itu kalimah dia, nabi'na bi ta'wili itu. Okey, maka Nabi Yusuf pun explain. Apa Nabi Yusuf explain? Maka Nabi Yusuf pun kata apa? Yang pertama, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Okey, dakwah yang pertama tuan-tuan. Ini hebatlah Nabi Yusuf, dia dakwah sampai dalam penjara. Dalam istilah kita tuan-tuan, jangan tunggu masa.
Saya tak bolehlah buat kerja-kerja agama ni, tunggu pencen lah. Tuan-tuan jangan. Ada masa, ada ruang, buat. Yusuf tak tunggu, nantilah aku keluar penjara nanti baru dakwah. Tak, dalam penjara dah berdakwah dah. Dia ada kesempatan, ada waktu, buat. Okay, itu pengajaran lah, ibrah yang kita boleh ambil lah daripada ni. Okay, ada kesempatan, ada waktu, selagi mana ada nafas ni, buatlah kerja dakwah walaupun benda yang kecil ataupun benda yang besar. Jalanlah, buat je Jangan kita abaikanlah. Okey? Baik. Pertama Nabi Yusuf kata apa? Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Nabi Yusuf kata takwil ni sebahagian daripada ilmu yang diajarkan oleh Tuhan aku. Benda ni dia macam spark. Okey? Mereka lihat Nabi Yusuf ni baik. Dia ada trust dah. Tiba Nabi Yusuf kata apa? Aku ni memang ada ilmu takwil. Boleh tafsir mimpi. Tapi ilmu ni datang daripada Tuhan aku. Dah tentulah dua banduan ni terkejut. Bukan ke Tuhan kita raja? Nanti lagi terkejut. Raja pun suruh Nabi Yusuf takwil. Dia kan Tuhan. Dia pun bermimpi. Dia minta Yusuf takwil lah mimpi dia. Jadi sekarang Yusuf kata, ilmu ni ya aku boleh buat. Tapi ingat, mimpi takwil ni, ilmu yang diajarkan oleh Tuhan aku. Dia benda tu macam spark lah. Ada Tuhan ke selain daripada raja kita? Itu benda yang pertama. Dakwah tu sampai. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf kata apa? Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Nabi Yusuf AS, sesungguhnya aku telah meninggalkan satu kaum, agama satu kaum yang tak beriman kepada Allah dan yang tak beriman kepada hari akhirat. Nabi Yusuf tiba-tiba gunakan kata ganti nama ketiga. Mula-mula dia kata apa? Ilmu ni datang daripada Allah. Maksudnya dia membawa kepada tauhid kepada Allah. Yang kedua pula, Nabi Yusuf kata apa? Aku ni orang yang meninggalkan agama satu kaum yang mana agama itu tak beriman kepada Allah dan kafir ataupun kufur kepada hari akhirat. Nabi Yusuf, dia gunakan ayat yang berlapik. Cerita kaum yang tak beriman ni, kaum mana? Kaum dua banduan tu lah. Sebab dua-dua banduan ni mentuhankan raja tu. Tapi Yusuf tak kata, aku bukan macam agama kau tau. Mungkin disebab, kan dia sebut aku ni ada Tuhan. Tuhan lah yang mengajar aku ni. Dan dia tak kata, aku ni agama tak macam kau. Kita kan macam tu tuan-tuan, duk bandingkan orang. Okay? Kita pun kata, saya pun ada kereta. Dah lah. Tapi kita punya ayat pula sambung lagi. Tapi kereta saya tak sama macam awak. Sebab kalau dia kata saya ada kereta, kawan tu berkata aku pun ada kereta. Tapi nak tunjuk gas sikit, tapi kereta saya tak sama macam awak. Ya, Yusuf dia tak nak berlaku macam tu. Dia pun memberi contoh yang ketiga, orang ganti ketiga. Aku ni tak sama dengan agama satu kaum yang mensyirikkan Allah dan tak beriman pada hari kiamat. Cerita tu sepasal dua banduan tu. Tapi lapiknya bahasa tu, dia memberi contoh orang yang lain. Sebab apa? Dakwah ni pendekatan dia bukan menyalahkan. Tapi kita sampaikan buat orang rasa bersalah. Kalau kita kata, kamu tak solat lah, kafir tau. Kawan yang dengar ni tahu, kafir saya tinggalkan solat. Tapi kerana cara yang salah, buatkan dia rasa marah. Kau jaga mulut ya. Dia ugut kita pula. Kau jaga mulut kau. Memang kau cakap benda betul, tapi mulut jaga baik. Betul tak? Berbanding kita sampaikan satu mesej yang betul, tapi dalam bahasa yang berlapik. Dia dengar, dia tak rasa ditorture, tapi dia rasa, betul lah. Betul lah. Nampak tak? Itu pendekatan dakwah. Dan itulah yang digunakan oleh Nabi Yusuf pada ayat 37. Okey? Dia gunakan pendekatan tersebut. Dia tak gunakan kaedah menyalahkan. Tapi dia menggunakan kaedah membuat orang rasa bersalah. Okay? Automatik kawan-kawan ni rasa bersalah. Okey? Baik. Dekat sini ada satu istilah iaitu namanya an-nafyu. Sebelum Nabi Yusuf cerita tentang Allah ni, Nabi Yusuf cuba membersihkan semua kepercayaan-kepercayaan. Iaitu tidak ada Tuhan dekat atas dunia ni, tak ada. Semua tak ada. Nanti ayat yang ke-38 baru Nabi Yusuf kata, Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Okey. Kalau buat nota, ayat 37 tu namanya an-nafyu, menafikan semua benda.
Ayat 38 itu namanya isbat. Ini tak sebut dalam tafsir lah. Tapi ni kaedah. Kaedah dalam berdakwah ni, kita kena bersihkan dulu. Khurafat-khurafat, kepercayaan-kepercayaan orang kita. Bersihkan dulu. Kemudian kita top up. Lompong-lompong yang dikosongkan tu, top up. Apa yang perlu saya buat? Boleh faham tak? Kita berikan satu kebenaran lah, pencerahan. Okey. Tengok ayat 38. Selesailah kerja Nabi Yusuf ni. Pertama, dia dah dakwah dah. Yang kedua, ayat 38, Nabi Yusuf explain tentang diri dia. Apa Nabi Yusuf kata? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya, aku ni bukan orang yang mengikut agama kaum tadi tu. Aku ni meninggalkan agama kaum tadi tu. Maksudnya aku ni bukan agama tu. Tapi aku ni agama mana? Aku mengikuti agama datuk moyang aku. Iaitu Ibrahim, Ishaq dan juga Yaqub. Kat sini ada dua benda yang Nabi Yusuf bagi tahu. Pertama, dia nak memberitahu dia ni agama apa. Okay? Maksudnya saya ni berbeza dengan banduan dekat sini. Sebab saya ni bukan penyembah raja. Saya ni bertuhankan Allah, Tuhan sekalian alam. Itu benda pertama lah. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang kita ni malu. Pergi luar negara, are you Muslim? Dia tengok kawan lain semua pelik je kan. Semua dah nak kata Muslim, takut kena bom pula. Contohlah saya pernah jumpa tuan-tuan dia pun kata, Muslim lah, my country Muslim. Dia cerita negara dia Muslim. Dia tak bagilah tahu awak Muslim, apa nak malunya. Ataupun dia rasa bertakut, dia takut ada orang akan bias ke, pandang serong ke. Ngaku je lah tuan-tuan, saya Muslim, dah selesai. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan, dekat luar negara ni macam-macam kan. Allah memegang hati manusia. Manalah tahu, tengok Zahir macam tak Muslim. Tuan-tuan cakap Muslim, tiba-tiba dia punya nyerai kan kita tu, tak tahu kan. Awak Muslim ke? Datuk saya Muslim lah. Pakcik saya pun Muslim lah. Cuba explain tentang agama sikit. Mana tahu? Kita tak tahu kan. Mengaku je lah saya Muslim. Jadi Yusuf tuan-tuan, dia bagi tahu, saya ni agama nenek moyang saya. Iaitu agama Islam lah. Kita boleh kata agama Islam. Dia mengakulah dia Muslim. Yang kedua, Nabi Yusuf bagi tahu dia ni siapa. Apa istilah kita? Maksudnya Nabi Yusuf ni dia bagi tahu, aku ni bukan orang biasa lah. Aku ni golongan mulia. Bapa aku Nabi, datuk aku Nabi, moyang aku pun Nabi. Kita panggil apa? Acknowledgement kan? Macam satu perakuan lah dia bagi tahu. Benda ni salah ke tuan-tuan? Tak. Benda ni tak salah Mungkin kita rasa, kenapa Nabi Yusuf nak cakap macam tu pula? Adakah dia sombong? Tak. Bukan Nabi Yusuf explain tentang diri dia adalah untuk dia nak orang mula rasa trust kepada dia. Contohlah, ada orang nak cakap pasal agama. Tapi sebelum dia cakap, dia akan bagi tahu, saya ni alhamdulillah lah lepasan Universiti Madinah. Apa pandangan orang lain pada dia? Dia layak untuk cakap benda agama. Contohlah kan, saya ni bidang agama Universiti Islam. Okey. Ataupun dia kata, saya ni lulusan agama daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, daripada UIA. Automatik orang pun, dia ni ada kelayakan lah untuk cakap bidang agama. Macam itulah. Kita terang lah. Kalau ada orang buat presentation, dia nak present, dia mesti explain tentang diri dia. Siapa saya ni? Saya ni dapat kelayakan daripada badan-badan ni. Saya punya kemahiran, kepakaran saya, pengalaman saya, bla 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 bla. Automatik lepas tu, apa dia cakap, orang rasa yakin. Sebab orang kenal siapa dia. Jadi Yusuf ni, bila dia nak cerita tentang agama, dan dia nak cerita tentang takwil ni, dia sebut siapa dia, supaya orang tahu dia ni layak untuk bercakap benda tu. Okay? Dia layak. Itu antaralah yang kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf AS. Dia layak untuk bercakap. Dan di sini satu pengajaran Nabi Yusuf tunjukkan kita satu pengajaran. Yang ni saya dari sudut tadabbur kita lah, bukan dari tafsir. Iaitu apabila orang berkehendak kepada kita, di situlah peluang untuk kita berdakwah. Janganlah kita ni meminta pada orang, kemudian kita dakwah pada dia. Contohlah,
Kita jumpa si fulan tu minta bantuan lah. Cik, minta RM500 boleh tak? Ni bulan Ramadan ni anak tak makan ni. Kawan tu pun, yelah nak bantu. Dia pun duduk ceramah pula. Kita ni bulan Ramadan ni kena puasa. Kawan dengar tu macam, dia macam timing tu tak kena. Sebab awak minta pada saya, tiba-tiba awak nak ceramah saya pula. Berbanding, ada orang datang kat kita minta bantuan. Dan kita ambil kesempatan tu, waktu itu untuk dakwah pada dia. Itu waktu yang paling tepat. Sebab dia berharap kepada kita. Orang yang ambil kesempatan ni macam ni, contohnya ada CEO, dia memang ada kesedaran agama, dia cerita kepada pegawai-pegawai dia, okeylah Ramadan ni saya bagi bonus. Saya bagi bonus RM1,000 untuk semua staf sempena nak sambut Aidilfitri. Kemudian pegawai-pegawai pula yang bos-bos ni, CEO ni bagi pula satu macam kita kata apa, satu nasihat yang baik untuk pegawai dia. Bulan Ramadan ni, lepas dia bagi bonus dia cerita pula tentang agama. Rasa-rasa pegawai ni boleh dengar tak? Betul tak? Itulah timing yang paling tepat. Yang itulah Nabi Yusuf buat. Sebab orang minta dia. Tolonglah bantu saya takwilkan mimpi saya. Dan waktu itulah Yusuf berdakwah. Sebelum ni kita tak tengok pun Nabi Yusuf berdakwah. Sebab dia dalam keadaan dia menumpang rumah orang. Takkan tiba-tiba cerita dengan Al-Aziz Mesir. Cerita berimanlah pada Allah. Orang tu terkejut. Kau ni. Jadi Allah tunjukkan pendekatan dakwah Nabi Yusuf ni di tempat yang paling tepat. Okay? Ketika orang minta pada dia, masa itulah dia menggunakan pendekatan dakwah. Doktor, ada pesakit datang. Kalau yang menonton ni doktor ataupun anak-anak kita doktor, pesan pada dia. Pesakit datang dalam keadaan dia memang memerlukan khidmat kita, bantuan kita untuk sembuhkan dia. Waktu itulah doktor, nasihat-nasihatnya sangat berharga kepada pesakit. Sambil-sambil dia berubat tu, sambil-sambil tu dia cakap, tak apalah makcik, Allah ni maha menyembuhkan. Rasa-rasa tenang tak pesakit? Jangan kata tenang, bukan datang pahala je. Percayalah makcik tu datang nanti akan datang. Dia sakit je dia akan datang. Dia kata saya jumpa doktor ni berbeza dengan doktor lain. Saya rasa lebih tenang. Saya ada seorang sepupu saya. Saya rasa saya pernah cerita dah kot. Dia ni doktor pakar kanser. Dia duduk di Island. Okay? Doktor pakar lah, dia duduk sana. Setiap kali dia nak start kemo, dia akan sebut Bismillah. Itu macam satu habit lah. Kita macam buat benda kan? Contoh saya pakai mic. Kita pun macam Bismillah. Habit ni habit. Buka pintu kereta, Bismillah. Nak start masak, Bismillah. Potong bawang, Bismillah. Itu habit kita. Sepupu saya ni, habit dia bila dia nak start kemo tu, dia baca Bismillah. Okay. Pendek cerita, lepas habis dah tu, sakit ni, Alhamdulillah Allah beri dia kesembuhan. Bila pesakit tu datang jumpa dengan sepupu saya ni, dia tanya, dulu doktor ada sebut satu perkataan tu. Bila setiap kali saya dengar, nak buat terapi ni, saya rasa macam tenang sangat. Tak tahu ucapan apa. Dia kata, saya pun nak, sepupu saya tu macam bela-bela juga, apa benda yang saya sebut. Macam dia tak ingat, benda tu habit kan, benda yang secara spontaneous je. Apa benda, saya tak ada cakap apa-apa pun. Tapi bila adalah dia dah sembang makan apa semua tu, sepupu saya cerita, dia nak makan kot, dia baca Bismillah. Kemudian pesakit tu, yang inilah saya dengar ni. Yang ini saya dengar. Dan tak silap saya, pesakit tu masuk Islam. Asbab tu. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Jadi kalau kita lah orang yang diperlukan dalam masyarakat, contohlah kita ni doktor, memang pesakit datang minta bantuan kita, ambil peluang itu untuk dakwah. Jangan berat-berat tuan-tuan, jangan cerita pasal syirik, keimanan, tak. Tapi tuan-tuan just bagi tahu je, serah diri pada Allah, banyak-banyak doa. Percayalah dia akan datang ketenangan. Kita gunakanlah uslub-uslub dakwah yang lebih menarik hati manusia. Kita nak bawa manusia kembali pada Allah je, itu je. Okay? Yang inilah yang digunakan oleh Nabi Yusuf AS. Okay, daripada ayat wattaba'tu tu sampailah kalimah wa Ishaq wa Yaqub, ada dua kita boleh nampak situ. Pertama, Nabi Yusuf bercerita tentang dia memang berkelayakan untuk cerita tentang agama sebab dia Nabi, dia terangkan tentang dirinya. Dan yang kedua, iaitu dia mengambil waktu yang paling tepat untuk bercerita tentang dakwah. Tak malulah cerita tentang siapa dia sebagai muslim. Baik, kemudian Allah kata apa? Makana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidak patutlah bagi kami, iaitu para nabi, an nusyrika billahi min syai', menyekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah.
Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada kami dan kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi Yusuf cerita tentang tauhid kepada Allah kan, jangan syirik. Dan Nabi Yusuf kata apa? Ini semua adalah fadlillah, kurniaan Allah alaina, ke atas aku, wa 'alan nas, dan ke atas manusia. Kenapa bila cerita bab tauhid, Nabi Yusuf kata apa? Tauhid ni adalah satu rezeki lah, satu kurniaan sebenarnya, satu nikmat sebenarnya. Okay. Yang mana manusia tak tahu pun. Nabi Yusuf kata, aktsaran nas, kebanyakan manusia tak bersyukur pun. Kan, bila cerita bab tauhid ni tuan-tuan, kebanyakan kita rasa, alah, tauhid, beriman pada Allah biasa je lah. Kita tak nampak itu satu kurniaan. Kenapa? Paling dekat contoh ni dengan situasi Nabi Yusuf, seolah-olahnya Nabi Yusuf nak katakan kepada dua banduan ni, kamu tahu tak, syirik kepada Allah itu adalah jenayah yang paling besar. Kesalahan yang paling besar yang membawa kepada jenayah-jenayah yang lain. Salah satu jenayahnya, kerana syirik pada Allah lah menyebabkan aku dipenjarakan di sini. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau Zulaikha itu muslimah, kalau Al-Aziz Mesir tu muslim, sudah tentu Nabi Yusuf tak akan dipenjara secara zalim. Nampak tak? Asbab mereka syirik pada Allah ni menjadi sebab mereka melakukan dosa-dosa yang lain, jenayah-jenayah yang lain. Sebab apa? Sebab tak bertuhan. Kita buat mengikut syahwat kita, mengikut kehendak-kehendak kita. Tapi kalau hidup kita bertuhan, secara automatiknya hidup ni akan terpandu. Dan kita akan buat apa yang betul sahaja. Mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jelas tak? Boleh faham Okay. Sebab itu Nabi Yusuf kata apa? Ini adalah satu kurniaan Allah kepada kami dan ke atas manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Okey. Kemudian, ayat 39. Ayat 39 sampailah ayat yang ke-40 ni, Nabi Yusuf dakwah lagi. Dia masuk lagi. Teruskan dakwah lagi. Iaitu Nabi Yusuf pun dakwah. Ya sahibayis sijni. Wahai sahabat teman penjaraku. Ini bahasa baik tuan-tuan. Nak tunjukkan level tu. Okay? Level tu sama. Wahai teman penjaraku. Dia tak ada level atas ke bawah tuan-tuan. Ataupun bawah ke atas. Tetapi satu level. Okay? Wahai teman penjaraku. Arbabun mutafarrikun khair amillahul wahidul qahar. Nabi Yusuf tanya, manakah yang lebih baik daripada Tuhan yang berbilang-bilang ini dengan Tuhan yang al-wahid al-qahar, Tuhan yang esa dan Tuhan yang maha perkasa. Nabi Yusuf datangkan perbandingan ni, membandingkan Allah dengan Tuhan yang berbilang ni, bukan Nabi Yusuf ni merendahkan darjat Allah. Tak Sebab bila kita explain macam ni, orang ingat tu, Nabi Yusuf sendiri membandingkan Allah dengan satu bandingan yang salah. Sebab seolah-olahnya nak bandingkan Allah dengan Tuhan yang berbilang. Tuhan pun tak wujud dah. Hanya Allah saja tiba-tiba nak dibandingkan. Tetapi sebenarnya kaedah yang Nabi Yusuf guna ni adalah kaedah kita kata nak menjentik minda lah. Sesuailah dengan orang yang menyembah raja ni. Nabi Yusuf nak kata apa? Mana yang lebih baik? Tuhan yang esa, yang maha perkasa ke, ataupun Tuhan yang berbilang-bilang? Kenapa Tuhan berbilang? Boleh jadi tuan-tuan dua banduan ni telah menyembah beberapa orang raja. Mungkin bapa raja ni yang sekarang ni, bapaknya dulu Tuhan, dah mati, naik raja ni, anak ni jadi raja, jadi Tuhan. Nanti dia mati, nanti naik seorang lagi anak, mungkin jadi raja dan jadi Tuhan. Jadi sebab itu Nabi Yusuf membandingkan antara Allah yang esa ni dan tak ada dua, tak ada tiga ni, yang maha perkasa, dengan Tuhan yang berbilang, mana yang lebih baik? Pertanyaan ini sebenarnya untuk berfikir. Berfikir. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Cucu kita cakap, cuba tengok awan tu. Hebat tak? Tak ada tiang. Kan berfikir tu membawa dia, dia pun fikir, betul lah, hebat lah. Macam itulah. Bila manusia ni tak diketuk mindanya, dia tak berfikir kan. Baru ni saya tengok satu video ni. Ada orang share. Baguslah, benda budak Melayu dia share. Ada seorang penceramah ni, dia kata, bumi ni berputar
berapa ratus ke berapa ribu kilometer sejam. Laju. Bumi ni berputar laju kan? Tak. Dia ada soalan banyak. Salah satu soalan dia, bumi bumi ni mengelilingi matahari ke matahari mengelilingi bumi? Mana satu jawapan? Kata seorang penceramah, Allah kata matahari mengelilingi bumi. Tapi sains kata bumi mengelilingi matahari. Yang mana satu benar? Allah lah benar kan? Tapi ni jawapan dia. Dia kata dua-dua benar. Sebab dia tak boleh salah satu. Okey, dua-dua benar. Kenapa? Dia bagi satu perumpamaan. Dia bagi contoh. Dia kata kalau kita kata bumi mengelilingi matahari pun betul, matahari mengelilingi bumi pun betul. Kenapa benda tu jadi betul? Sebab kita hanya melihat dari sudut tempat kita. Contoh kan? Dia bagi contoh lah. Contohnya kalau kita naik bot atas laut, kita nampak ada satu gunung di atas lautan. Kita berjalan. Bot tu berjalan. Siapa yang bergerak? Bot bergerak ke gunung bergerak? Dia punya perumpamaan lah. Tapi nak bagi contoh, benda tu kita tengok video tu tuan-tuan. Dia explain sangat detail, sangat baik. Dia kata apa? Kalau kita duduk atas bot, kita akan tengok benda yang lain yang bergerak. Kita ni macam statik. Yang lain bergerak. Tapi sebenarnya, dua-dua sama je. Kalau kita duduk dekat atas bukit pun, kita akan tengok benda yang bergerak tu bergerak, kita statik. Kita duduk atas bot, kita rasa kita statik, benda yang bergerak. Dia kata sama je. Maksudnya samalah. Maksudnya sama. Sama ada matahari yang mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, dia adalah perkara yang benar. Dia kata kita macam mana dari sudut sains dan istilah-istilah dia lah. Jadinya perbandingan yang Nabi Yusuf guna ni adalah bukan untuk merendahkan kedudukan Allah, tetapi adalah untuk menjentik akal manusia supaya berfikir. Antara Tuhan yang aku sembah ni kejap mati, naik Tuhan lain ni, Allah yang esa ni, yang tak pernah mati ni lebih baik. Segala rahsia aku, kehendak aku, dia sahaja yang mengetahui. Contohnya macam tu. Okey. Baik, ayat yang ke-40 pula, Nabi Yusuf sambung lagi, kata Nabi Yusuf, ma ta'buduna min dunihi illa asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Nabi Yusuf, kamu tidak beribadah kepada selain Allah kecuali hanya beribadah kepada nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyang kamu yang membuatnya. Nabi Yusuf baru dia membersihkan. Dia kata apa? Yang kamu sembah sekarang ni bukan Tuhan. Tapi yang kamu sembah adalah berhala-berhala ataupun Tuhan-Tuhan yang kamu cipta dan nenek-nenek moyang kamu cipta. Kemudian Nabi Yusuf sambung lagi. Inil hukmu illa lillah. Dan minta maaf. Kalimah ma anzalallahu biha min sultan itu maksudnya Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah lah yang memerintahkan agar kamu tidak beribadah melainkan Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Demikianlah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey. Pada ayat 40 ni barulah dimasukkan unsur-unsur agama. Diberitahu kepada dua banduan ni, apa yang kamu sembah ini direka-reka oleh agama nenek moyang. Dan Nabi Yusuf sendiri kata apa? Semua ni tidak ada satu pun keterangan daripada Allah. Tak ada pun. Macam kita lah tuan-tuan, hari ni zaman bila kita kata, tak disebut pun, tak ada syariat pun dalam agama macam ni, Allah tak ada kata macam ni pun, Nabi tak kata macam ni, orang nak marah pula. Kita dah buat lama kot. Orang dulu tak cakap apa-apa. Janganlah macam tu tuan-tuan. Yang dahululah. Sekarang ni kita nak beramal dengan agama yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okay? Apa yang dia ditunjukkan oleh Allah dan Rasul, itulah yang kita pegang. Dan kita juga berpegang dengan ulama yang berpegang dengan Allah dan Rasul. Kalau selain daripada itu tuan-tuan, janganlah sama-sama kita degil pula. Orang dulu boleh je buat, orang sekarang tak buat. Macam sekarang ni tuan-tuan, kalau cerita isu tarawih ni, banyaklah isu ni. Kan? Bila kita kata,
apa last kali kita akan selawat apa? Sallallahu wasallam alaihi kan. Bila kata apa? As-salatu tarawih min qiyami syahri ramadhana asabakumullah. Kita pun kata as-salatu la ilaha illallah. Apa maksud dia tuan-tuan? As-salatu la ilaha illallah. Solat tak ada Tuhan melainkan Allah. Ayat tu betul tak komplit tau. Macam tak sempurna. Tak boleh ke kita kata la ilaha illallah. Tapi orang kata apa? Orang dulu tak ada apa-apa pun. Kan? Ataupun bila kita selawat sallallahu wasallam alaihi, kan kita boleh sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tarawih tak kisahlah. Bila dia kata, bila tu betul dah. Dia selawat cukup dah. Kita yang makmum ni hanya sambut hujung-hujung je. Sallallahu wasallam alaihi. Kita sebagai makmum kena ada ilmu. Kita tukar. Kita selawatlah komplit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah ke? Tak salah. Cuma tak ada irama je. Irama tu alah hilanglah mood tarawihnya, dah irama tak ada. Kita nak biasakan yang betul kan? Betulkan yang biasa. Okey? Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan sebab dah menjadi rutin, dah menjadi budaya dah. Selawat-selawat seperti itu. Saya tak halang tuan-tuan selawat, buatlah tuan-tuan. Buat, silakan. Cumanya selawat itu biar disempurnakan sebutannya. Sekarang dah jadi trend tuan-tuan, sambil ceramah, sambil selawat. Tengah ceramah, Allah SWT. Tapi dah ucapannya salah. Allah SWT. Allah SWT. Apa sesah tu? Kan sebetul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dah tengah ceramah kan, tiba nak selawat. Dia dah tak, dia tersasul kan. Daripada tersasul, baik tak payah selawat. Selawat tu biar sebut dengan benda yang tepat lah, yang betul lah. Sebutan tu biar betul kan. Saya nak membetulkan tuan-tuan. Tapi bila kita sebut macam ni, orang akan salahkan kita. Ni tak ada apa? Tak ada sebab nak hentam ni, nak cari salah. Bukan tuan-tuan. Kita nak memperbaiki supaya jadi lebih baik. Okey, jadi kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang mendengar ni nak selawat tarawih, silakanlah tuan-tuan. Silakan. Okey, sambil kita solat, sambil nak berselawat, silakan. Macam orang sambil tarawih, sambil nak membaca Quran, berehat, silakan. Tapi biar selawatnya sempurna. Nanti imam Bilal nanti akan sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita jangan jawab sallallahu wasallam alaihi. Kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat satu pahala salawat. Allah akan selawat pada kita 10 kali selawat. Komplit lah. Sebab ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Yusuf bila explain ni, dia kata apa? Allah tak turun pun keterangan macam tu. Yang ini adalah reka-rekaan semata-mata. Nabi Yusuf ni Nabi tuan-tuan. Dia pun kata benda yang sama. Apa yang Allah tak turunkan, tinggalkan. Sebab ini agama Allah, maka mengikutlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, kita berhenti pada ayat yang ke-40 insya-Allah. Soalan silakan. Soalan. Okey. Okey, baik. Mungkinlah Tetapi nanti kita akan tengok pada ayat 41 tu. Yang mana Nabi Yusuf explain kepada dua hamba ni, banduan ni, dia kata apa? Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Salah seorang daripada kamu ni, dia akan beri minuman arak tu kepada Rabbi. Rabbah. Pada Tuhannya. Tuhannya maksudnya kepada rajanya. Ya, dia bolehlah, banyaklah kat sini. Sebab benda ni dia, kalau ikutkan dia tak adalah tafsiran, macam mana nak kata, tak adalah tafsiran daripada, sebab benda ni disebut sebagai benda yang didiamkan di dalam Quran, tak di-explainkan lah. Tak di-explainkan dalam Quran, mereka ni beragama macam mana, Tuhannya siapa dan sebagainya. Sebelum Nabi Musa. Ya, dia sebelum zaman lagi. Ya. Cumanya, okey, mungkin saya tersalah kata ataupun ni, tapi yang saya faham, kemungkinan tu ada. Dia sama macam ayat sebelum ni, yang mana bila wanita-wanita Mesir ni, dia nampak Nabi Yusuf, dia kata apa? Hasyalillah. Kan dia kata hasyalillah. Maha sempurna Allah ni. Dan tiba-tiba dia pula kata apa? Ini apa?
yang ini bukan manusia ni, melainkan ini adalah malakun karim, adalah malaikat yang mulia. Para ulama kita bincang kat sini, dia kata apa? Boleh jadi ini fitrah. Maksudnya dia memang tak beriman, kufur ni. Tapi secara fitrahnya memang ada keyakinan ada Tuhan, Allah. Dan ada malaikat yang diyakinilah secara fitrah. Ataupun mungkin kerana pergaulan-pergaulan dia dengan pedagang-pedagang yang tak diketahui zaman Nabi Ibrahim sebelum tu ke. Sebab Nabi Ibrahim pun pernah sampai ke Mesir. Mungkinlah dia tu percampuran-percampuran tu berlaku. Jadi dah menjadi budaya. Jadi saya pun tak boleh nak jawab lah soalan ni. Kemungkinan tu iyalah. Sama ada Tuhan yang banyak itu merujuk pada Tuhan, ataupun juga Tuhan tu merujuk kepada rajanya. Merujuk pada rajanya. Cuma saya sebab tengok pada ayat ni, bila dia gunakan kalimah Rabbah tu, tapi boleh jadi juga merujuk kepada Tuan, kalimah Rabb tu kan. Sebab sebelum ni pun ada juga kalimah Rabb tu diulang, merujuk kepada Al-Aziz. Okey. Baik. Ada soalan lagi, Puan Syimah? Okey. Baik, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pengajaran dan manfaat daripada majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, keseronokan membaca Quran di dalam bulan yang Allah turunkan Al-Quran, banyak-banyak baca. Apa nama? Akma. Oh ya, okey, baik. Sama-sama kita doakan kepada jemaah kita, Puan Nur Akma Muhammad Nur, dalam proses pembedahan sekarang ni. Semoga Allah memberikan kelancaran, Allah memudahkan urusan dan berikan kesembuhan segeralah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nak sebut tadi tu, banyak-banyak baca Quran ni. Kalau boleh usahakan kita khatam dalam bulan Ramadan ni. Kalau tak mampu, tak apalah, kita lajakkan sampai bila-bila. Tapi ada azam untuk khatam Quran, sebab waktu khatam ni sahabat-sahabat Nabi SAW, antaranya Abdullah bin Abbas, dia akan sentiasa mencari orang yang baca Quran dan khatam Quran. Sebab katanya di majlis itu, penghujung bacaan Quran itu adalah dikerumuni oleh malaikat dan doanya adalah di waktu yang mustajab. Jadi kalau kita khatam, nanti bawa anak-anak kita, cucu-cucu kita ni sama-sama dengan kita doa waktu tu dan minta benda-benda yang penting-penting. Okay? Sebab itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jadi antara kita nak usaha dapat doa mustajab ni, baca Quran, baca sampai khatam. Okay? Ini tak disebut oleh Nabi, tapi ini perbuatan daripada para sahabat Nabi SAW. Okay? Moga-mogalah Allah beri kekuatan. Tuan-tuan niat, tuan-tuan azam, percaya Allah lorongkan. Jangan tak ada niat, dia gagal sebelum berusaha. Saya tak boleh khatam ni. Memang tak dapat lah tuan-tuan. Jadi ada niat, ada azam, insya-Allah Allah akan mudahkan. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.